Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah yang terbesar di dalam Al-Qur'an, surah yang terpaling agung di dalam Al-Qur'an, yakni suratul Fatihah, yang mana surah tersebut kita baca setiap hari pada waktu siang dan malam, dan pada setiap rakaat sembahyang kita, setiap rakaat dalam solat kita. Oleh kerana kita sering membaca surah tersebut, oleh kerana kita sering membaca surah berkenaan, maka terkadang kala kita terlupa, kita seringkali terlupa untuk nak memikirkan betapa dalamnya makna suratul Fatihah, ataupun dalamnya hakikat suratul Fatihah. Daripada Abi Sa'id bin Ma'lam, Nabi SAW bersabda, "Kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah SAW falam ajib." Aku sedang sembahyang di dalam masjid, yakni masjid Nabi SAW. Fada'ani Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggil aku, menyeru aku. Falam ajib, aku tak jawab panggilan Rasulullah. Dia kata, aku tak jawab panggilan Rasulullah sebab aku sedang sembahyang. Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli faqala. Maka aku berkata, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, aku sedang sembahyang, jadi aku tak jawab seruanmu, wahai utusan Allah. Jadi faqala, Rasulullah SAW bersabda, "Alam yaqulillahi astajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Apabila Allah dan Rasul memanggil, kena jawab, walaupun sedang sembahyang. Ini istimewanya Nabi Muhammad SAW. Kita kalau kawan-kawan panggil, jangan berjawab tengah sembahyang. Contoh macam tu, batal, haram. Tapi Rasulullah dikecualikan. Moral nak menunjukkan betapa agungnya Rasulullah SAW, sehingga kan dalam fardu kewajipan pun kena jawab. Kalau Rasul panggil, lima yuhyikum, bagi perkara untuk menghidupkan kamu. Kalau Allah panggil, ini hadis. Dan Nabi ceritakan, aku nak bagi sesuatu kepada kamu. Tanya, apa dia ya Rasulullah? Inilah satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran, iaitulah suratul Fatihah. Maka Nabi menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini berlaku perbezaan mazhab. Ada yang di sini lah bermulanya boleh baca Bismillah, ada yang Alhamdulillah. Di sini. Jadi bagi kita mazhab Syafi'i, wajib baca Bismillah dalam sembahyang, termasuk dalam suratul Fatihah. Dan kita akan terangkan hikmah dan hakikat suratul Fatihah. Ibnu Qayyim Al-Jawzi, ketika mana dia berada di Makkahul Mukarramah, datang penduduk Makkah kepada beliau dalam keadaan sakit. Ibnu Qayyim Al-Jawzi membacakan suratul Fatihah, sembuh penyakit. Datang sakit kepala, menghadap Ibnu Qayyim Al-Jawzi, baca suratul Fatihah, sembuh penyakit. Ini agungnya suratul Fatihah yang kita akan baca. Kalau kita baca Bismillah, apa
tajuk bunyi macam 3 ayat kalau kita baca macam tu. Jadi surah ni dari segi pengamatan bacaan dia memang cukup disiplin. Sebab itulah nak jadi imam pun orang akan interview di suratul Fatihah. Ini rukun yang kadang-kadang kita ambil sambil lewat. Kadang-kadang tu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kalau macam tu aku pun boleh baca Fatihah. Tapi kesan tidak sama berdasarkan kesan daripada diri yang membaca. Apabila kita mentakzimkan surah tersebut dalam bacaan, secara tak langsung kita sudah menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesannya cukup besar. Kita mentakzimkan surah bacaan dengan penuh ikhlas, penghayatan, berarti kita mentakzimkan penuh tertib dan disiplin. Kita mentakzimkan surah tersebut, maka kesannya terhadap diri sendiri dan kepada orang yang dihajati besar dan mendalam kesannya. Itu hakikat suratul Fatihah. Kalau nak berubat, duk mengelupu datang depan kita, jangan lagi pegang ibu kaki. Kau datang daripada mana, jembatan mana masuk. Ini tahyul. Ambil dada orang sini, mak tekan dada kat ibu kaki, menjerit. Bukan menjerit nak bantu, menjerit dada daripada tenggelam masuk dari ibu kaki. Ini penyakit kita. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, pak tekan dada, kapit dengan jangan dibelak. Kalau tak masuk hati pun sakit. Ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, baca dengan penuh penghayatan. Kesannya besar. InsyaAllah kita akan bacanya. Tadi baru mukadimah, InsyaAllah meriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemah maknanya segala puji-pujian, segala jenis puji. Rabb, bukan ilah, ilah sembah. Rabb, dia yang memberi rezeki, dia yang merezekikan, dia yang menurunkan hujan, dia yang memberi nafas, dia yang memberi hidup, dan dia yang memberi kematian. Al-alamin, seluruh alam, bukan alam. Al-alamin, seluruh alam. Alam malakut, alam jin, alam ikan, alam angin, alam haiwan, dan keseluruhannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agungnya Tuhan, seluruh alam. Kita manusia, di antara kita pun ada berapa alam? Alam janin, alam ruh, alam perut, alam rahim, alam dewasa, alam remaja. Itu kita sahaja. Pokok, alam tumbuh-tumbuhan, alam haiwan, alam zarah, alam kuman, berbagai-bagai alam lagi. Semuanya menghadap Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita nak kaitkan dengan ilmu kaidah, alhamdulillah alika bil jinsi, jenis-jenis puji, segala mana seadanya puji hanya untuk Allah sahaja yang layak menerima segala pujian. Kalau diiktibar dalam ilmu tauhid, puji ada 4. Puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, dan puji hadis bagi qadim. Hadis itu makhluk, qadim itu Tuhan. Kita memuji sesama kita kembali kepada Tuhan. Orang puji kita, "Wish, aku memang kagum Nabi Muhammad." Jangan kita duk buat satu main pula. Bukan milik kita puji itu, kembali kepada yang layak menerima puji. Kalau puji-puji buang macam ni, ada Allah orang puji, tak boleh dah. Dia ada puji hadis bagi hadis. Manusia memuji manusia, yang menerima puji. Alhamdulillah, segala puji itu hanya bagi Allah. Kembali kepada Allah. Orang puji kita, masuklah okey. Dia macam
Semua kembali kepada Allah. Itu Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah saya akan singkatkan benda ini sebab masa kita tak panjang. Nak habiskan 7 ayat ni kan, masa kita tak panjang. Ini sifat Tuhan. Tuhan yang Maha Pencipta, Dia jadikan alam ini bukan dengan sia-sia. Tuhan tak menjadikan alam ini dengan sia-sia. Dia selaku pencipta yang teramat memerhatikan ciptaannya. Satu-satu Dia perhatikan, yang akhirnya akan kembali kepada Dia. Ini Tuhan yang zat wajib al-wujud, zat yang wajib ada. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, kita dah pun lepas segala puji, letak di hati kita segala puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan, kemuliaan, keagungan yang dimiliki semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diterangkan pada ayat-ayat yang di bawah ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan Ar-Rahman, la razzaqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Pasal apa aku sembahyang setiap waktu sehari semalam 5 waktu, duduk di masjid, tapi masih lagi susah. Orang Cina tak sembahyang pun kaya. Ar-Rahman, Tuhan bagi semua. Anak kita tak orang cerdik, anak orang lain masuk universiti. Ar-Rahman. Anak kita comel, anak orang tak comel. Ar-Rahman. Ini Tuhan bagi pada sesiapa sahaja. Ini pemurah Tuhan. Sesiapa sahaja makhluk Dia bagi. Dia bagi, dia tak kira dia bagi. Buat baik ke tak buat baik ke, Dia bagi. Di situ satu. Sebab itulah bila kita baca surah Al-Fatihah 17 kali dalam sembahyang kita, 17 kali. Sebenarnya bila kita dah baca surah Al-Fatihah, hakikatnya kita dah menjalinkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dah ada pergantungan, sangkut paut dengan Tuhan. Bermakna hidup kita ini tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini agungnya surah Al-Fatihah. Dan Ar-Rahim, nikmat yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nikmat Ar-Rahim bidaqaiqin ni'ami. Kalau nikmat Ar-Rahman bijalailin ni'ami, sebesar-besar nikmat Dia bagi. Kalau Ar-Rahim bidaqaiqin ni'ami, nikmat yang halus-halus yang dicampakkan ke dalam jiwa orang Islam. Rasa ingin bertuhan, rasa ingin kepada kebaikan, rasa keinsafan. Ini Ar-Rahim, dan dikurniakan kepada hamba-hamba yang soleh dan soleh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, wa ma adraka ma yaumiddin. Thumma ma adraka ma yaumiddin. Apakah itu Yaumiddin? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin al-Karah. Maliki Yaumiddin. Tuhan tanya, wa ma adraka ma yaumiddin. Apakah kamu tahu itu ad-din? Yaumiddin itu apa? Tuhan tanya kita. Wa ma adraka ma yaumiddin. Nak tahu tak apa itu Yaumiddin? Ulang lagi, summa ma adraka ma yaumiddin. Kemudian tangan ini meletakkan sebab apa? Tadi bukan dia semua. Dia tak pernah pakai gigi, menggetar. Sebelum terlalu okey je. Jadi menggetar ini. Sebab tengah petang tadi, media ini, media buka petang. Okey. Tuhan tanya, summa ma adraka ma yaumiddin. Kemudian tanya lagi, apakah itu Yaumiddin? Yauma la yanfa'u malun. Minta maaf. La tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah.
Itulah Yaumuddin, yang mana hari tidak ada siapa lagi yang boleh buat keputusan, semuanya di tangan aku. Maliki Yaumiddin, raja bagi segala raja. Itu kita iktibar dengan hidup kita hari ini. Kalau kita hidup di tengah hari, orang tu berkuasa, orang ni berkuasa, orang ni ada wilayah, orang ni ada wilayah. Tapi belum Yaumuddin, hari pembalasan, di masa tidak ada share-share, tidak ada. Raja bagi segala raja. Yaumala tulid nafsi li nafsi syai'an wal amru yawma idzilillah. Di dunia boleh kita berkuasa, di akhirat tidak. Itu dikatakan Yaumuddin, hari yang siapa pun tidak boleh buat penghakiman, tidak ada kuasa, semua urusan Allah punya. Inilah dikatakan Maliki Yaumiddin. Bila kita faham konsep ini, kita sematkan dalam jiwa kita, maka seterusnya setelah itu kita akan dapat kemuncak Al-Quran keseluruhannya dalam kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah ini sebenarnya bukan sekadar bacaan. Dia ada roh pengucapan dia. Dia merangkumi seluruh kehidupan, seluruh Al-Quran. Sebab itu batalnya solat seseorang sekiranya tak cukup surah Fatihah, sekiranya tak betul Fatihah. Tapi sekiranya di kalangan yang tak betul, dia betul, diterima. Berkata aku baca Fatihah tak betul, saya tak terima. Bukan begitu. Nak cerita kata betapa agungnya surah ini, betapa ruhnya surah ini. Dia menjadi benda yang wajib, benda yang rukun di dalam sembahyang. Sebab itu kita jadi marah bila ada kes berlaku sembahyang tak baca Bismillah. Bismillah tak baca. Bila ditanya memang tak baca apa, Bismillah bukan termasuk dalam 7 ayat. Ini kacau. Mazhab-mazhab lain pun dia baca, cuma tak dengar saja. Ini kita pergi hukum tak baca tu. Ini kena tegas. Kena tegas sebagai orang agama yang mengetahui, kau kena cinta menegakkan benda ini. Jangan bosan manusia. Sebab semua ini ada disebutkan dalam surah Al-Fatihah yang belakang-belakang, insyaAllah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memahami hakikat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitulah akan engkau kami sembah Tuhan. Semua yang kita dah mengaji hari ini, ustaz duk datang ke tempat kita, tok guru duk ajar kita agama ni, matlamatnya satu saja, nak bagi kenal Tuhan, kenal orang yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Iyyaka, akan engkau wahai Tuhan, na'budu wa iyyaka, kami sembah dan kami minta pertolongan. Sebab itu kalau orang sembahyang dia tak heran ni, kalau duit tak ada, aku nak pergi tuju ke mana lagi, padahal sembahyang baca Fatihah, tapi duit tak ada, jadi dalam puncak. Nasta'in punya konsep. Sebab kalau orang sembahyang dia tak jumpa Tok Bomo, kalau orang sembahyang dia tak jumpa Tok Bomo, ada masalah berlaku kepincangan dalam masyarakat, pergi jumpa Tok Bomo. Padahal nasta'in, minta pertolongan dengan Tuhan, bukan Tok Bomo. Ni tolong tengok sikit belakangnya salah nombor seekor. Tengok baik. Hampir mana tadi? Ini Tok Bomo. Hampir mana tadi ni? Main pergi sungai mana ni? Macam ada benda belakang ni, asal rumah ada Tok Bomo. Kita boleh lah. Betul ya pergi sungai tadi? Memang betul. Pergi sungai tadi betul. Tok Bomo tak pergi sungai pun, dia tahu betul.
secara gaib. Ada pendampingan dengan lelaki yang bangsa jin, ar-rijal minal jin. Lelaki bangsa jin dia boleh berdamping. Dan setiap dari kita ni sudah ada jin masing-masing, hantu masing-masing. Cuma jahat dia tak jahat aja. Qarinan fasa'a qarina, yang keluar mengiringi kita masa kita lahir itu qarin. Jadi dia duduk main ke belakang sungai mana tu, dia punya jin tu ada connection dengan jin tu bomo ni. Dia beritahu bisikan-bisikan. Ini berlaku sebab dalam Quran sebut. Oh betul. Sampai tahap tu sekali syaitan dia nak menggoda jiwa manusia supaya rosak akidah. Dah bertuhankan Tok Bomo. Jadi hebat. Benda yang di belakang itu pun dia boleh tahu. Ada Tok Bomo kan ni bunyi belah. Oh tu tadi. Ni minta maaf benda-benda macam ni membahagiakan akidah. Dan satu lagi, jumpa Tok Bomo pula, dia ni hanya dapat buat ni. Sudah orang buat pula. Siapa sebut nama sebulan-sebulan di belah tu? Sudah tuduh orang di belah tu. Lagi masalah. Sebagai orang Islam, dia ni kat di masjid, kita tuduh dia belah tu, secara tak langsung dia ni menduakan Tuhan. Kita dah tuduh dia menduakan Tuhan. Ini masalah. Cukup-cukup bahaya dalam percakapan nak kena jaga. Orang tu belah tu, orang ni belah tu ibu. Kita mulut macam tu, tengok orang pelik, jangan macam tu. Kalau kita orang sembahyang, bukan macam tu percakapan kita. Bukan macam tu ucapan kita. Nasta'in, akan engkau kami sembah, akan engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Minta dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, tempat pergantungan dengan Tuhan. Nak minta dengan Tuhan lagi dengan macam mana? Nanti diceritakan di ayat yang bawah. Di ketika hati kita sedang lunak kembali kepada fitrah manusia. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami wahai Tuhan ke jalan yang lurus. Itu ihdinas siratal mustaqim. Saudaraku sekalian, ini satu benda yang penting. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mana kata kita minta dengan Tuhan. Dalam Fatihah itu doa. Kita bercakap dengan Tuhan, kita berbicara bahasa Tuhan, kita mohon dengan Tuhan. Ini unik dan agung di surah Al-Fatihah. Bila kita membaca, Tuhan akan campak ke dalam jiwa kita. Sebab itu penuh dengan doa dan pengharapan. Kita sudah menjadikan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon taufik dan irsyad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjukkan aku. Aku duk mengaji dah ni, duk main sembahyang ni tak sesat kot. Tak sesat tu lepas mengaji. Jangan. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sembahyang dah betul, mengaji dah betul, belum tentu mempunyai perasaan yang betul untuk duduk di atas iman yang betul. Sembahyang kita dah betul, hidup kita dah betul, pengajian kita dah betul, belum tentu ada perasaan yang betul untuk duduk dengan iman yang betul. Sebab itulah kita kena mohon dan berhajat tawajuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ihdinas siratal mustaqim. Orang sembahyang pun buat jahat, orang sembahyang pun memfitnah, orang sembahyang pun mengumpat. Di sini kita meminta dengan Tuhan, campakkan rasa ketuhanan di sini. Itu ihdinas siratal mustaqim. Ini satu benda yang penting, sahabat-sahabatku sekalian. Kita pegang cukup-cukup, pegang betul-betul. Ini satu benda yang penting. Rezeki kita, kalau Allah nak bagi, tidak ada siapa yang boleh halang. Kalau Tuhan nak bagi, tidak ada siapa yang boleh halang. Tapi kalau Tuhan tak mau bagi, tidak ada siapa yang boleh bagi. Seperti Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
murka, riya, takabur, sombong dalam hati itu orang sembahyang. Sebab itu kita disuruh berminta secara tak langsung. Surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon pada Tuhan, campakkan di dalam hati kita ini satu perasaan yang boleh duduk di atas keimanan. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kena minta dengan Tuhan. Ini kita meminta hidayah. Okey, sebut soal hidayah, ihdina ni, kita kembali kepada sejarah Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh berdakwah, setengah riwayat mengatakan 700 tahun. Dan pada tafsir Al-Mazhari 1000 tahun. 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang ikut Nabi Nuh hanya 80 orang sahaja. Hanya 80 orang sahaja selama 1000 tahun berdakwah. 3 orang ahli keluarga, 77 orang luar daripada ahli keluarga. 1000 tahun berdakwah, 80 orang saja yang ikut. Sebab itu dalam meminta hidayah kepada Tuhan, kena betul-betul. Kalau hati itu nakkan kepada kebaikan, kalau hati itu nakkan kepada perubahan, dengar betul-betul, dengar betul-betul. Kalau hati itu nak kepada hidayah, hati itu nak kepada perubahan, hati itu nak kepada kebaikan, Tuhan bagi. Itu. Hati kita ada keinginan untuk jadi baik, Tuhan bagi. Tapi kalau hati itu memang tak mau langsung, paku longgak. Orang kena pakai paku longgak. Duk, Ustaz, rasa kena Ustaz, tarik, Ustaz, keluar, tarik, aku ni ish. Kalau dia tu nak kepada hidayah, Tuhan bagi. Tapi dia tak mau kepada hidayah, datanglah darjat Nabi sekalipun, not that never happen, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Sebab ini hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Hidayah di tangan Allah. Cuma manusia sebab dan musabab. Sebagai contoh, jalan-jalan hidayah. Khairul ikhwani man hadzara ikhwanahu wa hadahu ilal khair. Sebaik-baik kawan mereka yang berkawan dan bawa kawan itu kepada kebaikan. Ini manusia. Contohnya si fulan dia ni orang yang keras, orang yang memang tak tahu apa. Tapi hidayah kita kan hidayah milik Tuhan. Datang seorang ustaz ke atau guru ke apa kan, dia rasa macam boleh ngam dengan jiwa dia. Orang ni, ustaz ni yang boleh masuk dengan aku, ustaz dia tak boleh masuk, panas telinga. Ustaz ni dia boleh belai jiwa aku rasa ngam dengan dia, ngam. Hidayah itu manusia sebagai penyebab saja. Main tu guru ni jumpa dengan kawan ni, kau macam ni, pujuk. Akhirnya dia nak kepada kebaikan, ngam, dapat hidayah. Itu sebab apa? Manusia sebagai sebab dan musabab. Saya selalu sebut dalam kuliah saya, kita boleh bawa kuda pergi tepi air, tapi kita tidak boleh paksa kuda untuk minum air. Sebab itu hidayah milik Tuhan. Kita kena berusaha. Kalau hati itu nak kepada kebaikan, Tuhan bagi. Dia temukan dengan orang-orang yang boleh connection dengan dia. Dia ada touch. My feeling. Dia ada touch. Jadi dia mana? Kalau datanglah orang yang memang boleh sentuh jiwa dia, dia merasa tersentuh, menunjukkan ada fitrah dalam jiwa dia, Tuhan bagi. So, dia ngam. Itu manusia. Sebab jadi kita jangan lupa meminta dengan Tuhan. Okey, kalau cuba kita bayangkan kita tengah buat kereta ni,
Dah masuk waktu dah ke Amri. Belum ni. Kita tengah buat kereta. Panas. Tiba-tiba hujan turun. Hujan lebat turun. Berhentikan traffic light. Sebelah kereta kita ni, laki bini naik motor, anak dalam bakul, ada kawan dekat tengah. Seorang dalam bakul, seorang dalam tengah. Hujan lebat. Seorang duduk buku dengan baju. Dan seorang lagi duduk menyorok dalam baju bapak dia. Apa perasaan kita di ketika itu? Kita duduk dalam kereta tak basah ni. Ni, Pak Long sebelah ni dengan anak bini basah, barang penuh dalam bakul. Anak lagi dua orang atas motor. Apa perasaan kita di ketika itu? Lahir satu perasaan, ya Allah, Kau permudahkan dalam urusan hidup dia. Mudah-mudahan dia senang satu hari nanti. Dia ada kereta, anak bini dia tak basah. Dalam hati kita ada macam tu? Ada tak macam tu? Kalau ada macam tu, bermakna di ketika itu hati kita sedang lunak. Hati kita sedang lunak. Mohonlah doa di ketika itu. Di samping itu, ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepadaku, ya Allah. Pimpinlah aku dalam redha-Mu, ya Allah. Hati kita sedang lunak masa itu dengan Tuhan. Kita nak minta dengan Tuhan ini bukan tengah gelap. Tengah hati kita sedang lunak. Bangun malam di ketika mana orang lain semua tidur. Kita seorang-seorang bangun genyai mata, masuk bilik air, mandi-mandi, bersihkan diri, duduk atas dada dalam keadaan yang lemah. Sendiri-sendiri kita kan. Tuhan tengok masa itu. Di ketika itu, orang ni memang dia betul-betul nakkan hidayah. Bangun malam, antara kita dengan Tuhan saja masa itu. Orang lain tak tahu. Kita bangun genyai mata, pada mengantuk, tinggalkan selimut, tinggalkan isteri, masuk mandi-mandi, bentang sejadah, menghadap Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan penuh ikhlas dan khusyuk. Mustahil Tuhan tak melihat, mustahil Tuhan tak makbul apa yang kita mohon. Sebab di ketika itu manusia berada dalam lingkungan fitrah kebaikan. Asal kejadian manusia ialah kebaikan. Itu. Dan kalau kita nak minta dengan Tuhan, minta lagi ketika mana hati kita sedang lunak. Sebab itu, doa orang yang zalim, doa orang yang dizalimi, makbul, cepat makbul. Sebab dia dalam keadaan dia dizalimi, tak ada tempat lain yang dia nak mengadu, hanya Tuhan sahaja. Tidak ada hijab antara dia dengan Tuhan. Makbul. Tidak tempat lain aku nak bergantung, hanya-Mu, ya Allah. Makbul. Kita dah bersangka baik dengan Tuhan. Cubalah sekali-sekali. Ini cerita, kalau kita bersangka baik dengan Tuhan, Tuhan bagi yang kita sendiri rasa heran. Di situlah takjubnya, keajaiban kita bersangka baik, berdoa dengan Tuhan. Betul, ini memang betul. Kalau saya cerita jadi fitnah, tapi tuan-tuan buat sendiri, betul jadi. Yang penting sangka baik dengan Tuhan. Dalam apa jua keadaan sekalipun, serah bulat-bulat dengan dia, dia bagi, kita terkejut. Ya Allah, Akbar, besarnya Engkau, Tuhan. Kalau ada di antara kita yang diuji begitu, Tuhan bagi begitu, setelah mendapat apa yang kita hajati, terus sujud syukur di ketika itu. Sebab ini suratul Fatihah, kita dah menggabungkan attraction, law of universal attraction. Kita dah menggabungkan diri kita tu, perasaan kita tu, kita dah sangkut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak naik motor, nak naik kereta ni, ya Allah, tak, dia bukan lagi panjang pun. Keluar dari rumah, jejak aja bumi. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu lah, ya Allah, aku jejak atas muka bumi, aku menaiki kenderaan, ya Allah. Tidak ada apa pun aku ini, semua Engkau yang punya, ya Allah. Ucap macam tu bukan sekadar ucapan. Malaikat tulis apa yang diucapkan
jalan jam pula. Ish. Itu kita. Jalan jam. Apa nak tengok orang depan lambat lah. Orang depan ini berlaku bukan ketahuan ni. Kita kena jadi macam tu. Nabi Rijal, ya Allah, perempuan yang kata dia meleleh ke depan. Kita ni, apa ni? Pagi-pagi dia buat gaplah macam ni. Orang nak pergi kerja. Mulalah. Tarik masuk dia 3 tu. Zoom. Cara potong buka pamalah lah. Bukan potong tu. Potong masuk dulu. Kita macam tu. Jadi nak buat lah. Ini dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Minta bagi Tuhan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunat kita sambung dengan amin. Tadi soal hidayah ada. Hidayah. Lepas tu dia telah dapat merangkumi semua tu, dapat menguasai semua tu, memahami siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuklah kami, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kena faham faham betul-betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan mereka yang engkau kurniakan nikmat, nabi, rasul, para shadiqin, syuhada, salihin. Dan bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, al-maghdub, yang engkau marah. Pertama, tafsirannya khusus kepada Yahudi. Sebab mereka ni orang cerdik. Di antara bangsa yang paling banyak diutuskan Nabi adalah bangsa Yahudi. Mereka memang cerdik. Ini agamanya bangsa langit, Yahudi, Kristian, Islam. Orang yang dimarahkan al-maghdub, mereka cerdik. Tapi dengan kecerdikan yang ada tu menyesatkan orang. Dan setengah riwayat dari al-maghdub, ustaz-ustaz. Ini statement yang bahaya ni. Ustaz-ustaz, tok guru, alim ulama. Sebab hang orang yang cerdik, hang selaku orang yang reti. Senang nak jadi ustaz. Hang selaku orang yang reti, ini Tuhan Allah, al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang sesat di golongan ketiga ni barulah pergi kepada orang awam, orang yang biasa. Engkau seorang ustaz, seorang yang hebat, kau fatwakan benda yang tak betul. Orang-orang yang sesat dengan sebab kerana engkau yang keluarkan fatwa yang tak betul. Engkau tahu benda itu tak betul, tapi di atas kepentingan engkau fatwakan kepada dia ikut. Ini dikatakan al-maghdub. Orang-orang alim yang fasik, ulama pesui, ulama yang jahat, ustaz-ustaz yang cerdik-cerdik. Aku dalam bab ni bila dengar bab ni takut jadi ustaz ni, jadi orang biasa. Sebab engkau orang yang reti al-maghdub, Tuhan cukup marah golongan ini. Dan golongan ini juga akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam lebih dahulu daripada bukan jalan-jalan mereka yang sesat. Orang yang golongan ketiga ni, waladdallin ini, dia sesat sebab dia tak tahu. Disebabkan kita tahu, engkau beritahu dia yang sesat, dia jadi sesat. Engkau orang yang tahu, kau fatwakan dengan benda yang tak betul. Sebab itu Imam Abu Hanifah dalam kitab dia kata seorang yang alim, yang ada ilmu, mengeluarkan hukum yang tidak berdasarkan ilmu, main suka dia, sedap kenal jiwa dia, seperti babi keluar daripada satu lubang dan makan semua rumput-rumput yang ada di taman itu, kemudian tak pandai nak masuk balik dalam lubang dia. Jadi lagi bertambah kacau bilau. Maksudnya, kadang yang keluar daripada mulut orang yang alim, orang pakai, orang disesat, rosak habis orang. Jadi benda tu berlega di kalangan orang alim atau orang awam. Tak ke mana benda tu. Ini diibaratkan sebagai
Benda pendapat yang tak betul keluar, diibaratkan sebagai babi. Bunyinya macam kasar. Bunyinya sebab tu tak rasa tak apa nak faham, tanya. Jangan tu pandai-pandai ikut dan jadi masalah. Orang pakai jadi masalah, kita tak selesai dah, menyesatkan orang lagi. Jujur dengan ilmu. Walaupun kau seorang guru, kau seorang yang hebat, kau seorang yang ustaz, bila orang tanya walaupun soalan very simple reason, jangan kau nak mudah-mudah jawab kalau kau tak tahu. Ini warning kepada ustaz-ustaz ni. Itu masalah YouTube tu. Ustaz seluruh Malaysia memang nak takut apa? Memang kena macam tu. Memang kena macam tu. Itu cerita dia. Ini al-maghdubi alaihim. Yang faham kita belajar macam tu. Kena jaga sungguh. Bab-bab agama bukan benda main. Soal hukum. Kita menghukumkan dengan benda yang tak betul. Orang sesat dia nak menghukumkan pada orang, hukum pada orang. Rosak hati manusia. Disebabkan kita seorang ada orang yang cerdik. Ini al-maghdub. Tuhan marah golongan yang macam ni. Jadi daripada awal tadi kita belajar, segala puji bagi Allah. Sampailah al-maghdub alaihim, semuanya doa, semuanya pengharapan, semuanya kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam golongan yang macam ni. Takut. Sebab kita orang yang sembahyang, kita orang yang kita merasakan kita dah buat kebaikan. Dalam kebaikan kita sebenarnya bisikan-bisikan syaitan tu masih kuat, masih banyak. Nanti yang selanjutnya tentang syaitan dan jin kita akan bicarakan dalam surah An-Nas, insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Jadi sekadar itu dahulu pada saya dah masuk waktu. Sekadar itu dahulu pada saya. Cuma satu saya nak minta. Pertama sekali, kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang menarik, menyentuh perasaan, tak sedap didengar, datang direct dengan saya, tanya saya. InsyaAllah saya akan boleh jelaskan. Kalau sekiranya saya dah macam kurang hormat ke apa ke, betulkan saya. Bukan berarti kita duduk di hadapan kita dah hebat, tidak. Kita semua sama saja. Sama saja, tidak ada beza pun. Jadi tak ada masalah nak tegur saya. Tak ada masalah. Kalau memang yang pelik-pelik, kadang-kadang tu ada juga dalam mengajar keluar benda yang bukan-bukan, maksudnya dari segi hukum. Kadang-kadang tu orang tak faham sangat. Apa ustaz ni cakap macam ni? Apa dengar ustaz ni cakap tak macam tu pun. Ustaz ni pelik kan mengaji di mana hari ni? Jadi macam tu kan. Main tanya. Kita boleh jelaskan. Yang penting jujur. Siapa-siapa pun kena jujur dengan ilmu. Jujur dengan ilmu kita. Tak tahu cakap tak tahu. Kalau cakap tak tahu, tak mengenalkan martabat kita pun. Jadi itu saja sekadar itu daripada saya. Datanglah mengaji. Datanglah mengaji. Kita di rumah aja pegang dalam dunia ni. Kalau bahasa ni tak pandai, kena mengaji. Senang kita yang kasarnya, bodoh mengaji, pandai mengajar. Dua aja hidup. Tak mengaji masalah kita. Saudara-saudara bersedia. Mainlah mengaji. Siapa mengajar pun datanglah mengaji. Sebab ini semua saksi kita dari akhirat ni. Mainlah mengaji. Itu dia cerita. Jadi sekolah itu dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya berkaitan Fatihah? Bukan nak betulkan Fatihah. Nak betulkan Fatihah pun setelah kita habis. Kena imam kamal baca lagi, mendadah lagu jadi lama. Tapi alhamdulillah setakat ni reading okey. Tak ada masalah. Bab Fatihah. Tapi kalau nak tanya bolehlah. Soalan kedua tu Jadi dalam pembacaan Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sunat. Kita jawab. Dua rakaat lah. Dua rakaat. Belum, jangan kita jawab. Ghairil maghdubi alaihim
tiga tak ada. Yang saya tahu tiga tak ada. Harkat tak tahu lah mungkin saya harkat tiga tak ada. Mungkin dia kata rakaat ikut 3 rakaat macam maghrib. Dia beza. Dia harkat 2, 4, 5. Kalau lebih sikit 6 kan, 7, 8 tak ada. 7, 8 tak ada. Ataupun kata 3 harkat. Mungkin dia tidak dengar dia kata rakaat sembahyang maghrib itu 3. Kita dengar harkat amin itu 3. Dia 2 saja. Itulah. Mungkin lah kan, mungkin. Tapi yang saya tahu saja harkat kedua saja. 2. Ada 3 gaji seorang kan? Mungkin apa ni, kadang-kadang tu pendengaran kita kan, kita dengar macam lain. Sebab pendengaran kita terbatas, hari ini terbatas. Tadi kita buat pendengaran dia banyak lah, tapi masa tu dari ngam-ngam ni sebenarnya sebab kita dah habis sampai amin tu dah cukup dah kan. Tapi itu saya buka pada soalan. Tapi Haji boleh buat, tak ada masalah. Amin. Sebab lagi pun kalau salah pun tak dikira batas sembahyang sebab sunat. Yang tak bolehnya tak baca Fatihah. Kenapa dia juga Ustaz? Dia juga kalau kita guru sesama pendek juga macam Yahudi dengan Kristian tu dia ada amin dia juga. Ya. Mungkinlah salah. Dia tanya tu. Saya tu pasal yang saya tanya tu. Kita dia tengok. Sebenarnya bacaan kita sebenarnya tak ada ikut-ikut siapa pun. Kita ikut Al-Quran, ikut tajwid. Pegang ikut je, jangan kita nak ikut Kristian ke apa ke. Memang dia ada bacaan-bacaan dia kan. Tapi dalam ilmu kita memang dari segi fahaman agama memang tak sama. Jadi kita pun tak mau sama-samakan dengan dia. Lagipun benda tu jadi kita jadi satu benda yang sebab kepala pening jadi laplak dia kan. Sebab benda tu sunat. Jadi tak menjejaskan Fatihah kita cukup. Nak sebut amin. Tak mau sebut. Boleh tak sebut? Benda sunat kan. Boleh buat, boleh tak buat. Macam itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya tak baca Fatihah. Macam baru ni orang tanya saya. Minta maaf ada masalah sikit. Orang tanya saya mengajar di kampung baru. Mana tu soalan. Ustaz, boleh tak mandi telanjang? Boleh tak mandi telanjang? Mandi telanjang, boleh ke tak boleh? Mandi telanjang. Jadi saya kata benda ni khilaf. Ini dia masuk dalam kitab adab, dalam bab adab. Mandi telanjang sebab ada hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mandi di ketika itu Siti Aisyah ceritakan dia nampak Nabi macam ni. Jadi dari situ menunjukkan mandi telanjang ni kalau nak kita hukum haram tidak boleh. Mandilah kan. Tapi kalau dah rasa malu pakailah kain basah kan. Tapi kalau kata haram tak boleh. Telanjang depan orang tak boleh. Itu cerita saya jawab. Telanjang depan orang tak boleh. Mandi telanjang kau lah. Lebih kau kan. Itu cerita dia. Tapi ikutlah terpulang. Nak pakai kain basah ke, nak telanjang ke, itu terpulang. Tidak ada yang mengatakan haram. Itu saja. Ada apa soalan lagi seminit ini? Jadi kalau tak ada, kita berhenti zakat dulu. Allah Subhanahu wa taala alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lagi 3 minggu kita masuk pada surah An-Nas. Jin yang berwaswas yang merosakkan dan mengacau di jiwa-jiwa manusia. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.